Camp tu kan, bina insan guru. Yang tu sajalah. Alhamdulillah selesai lah cikgu. Dekat 2 tahun juga apa PKP ni langsung ramai orang yang belajar yang online ni lepas zaman belajar universiti. Betul. Dia jadi online sampai tahap apa sekolah pun macam tu. Cikgu pun laksanakan kelas online. Adalah pengalaman baru ni cikgu tu. Pengalaman masuk program ni lah. Masuk program kita yang ni, betul. Apa cikgu, suara saya dengar jelas kah? Okey, sangat baik. Nah, alhamdulillah, sebab saya laptop saya ada masalah, jadinya saya guna phone saja ni. Okey, memang apa suara sangat clear. Alhamdulillah. Gambar pun cantik. Ustaz pakai data telefon ke ataupun pakai Unify? Pakai phone kanta phone. Oh, data phone. Oh, data pakai wifi. Pakai wifi. Ni Ustaz bersiaran daripada rumah sendiri ke ataupun daripada mana? Ya, daripada rumah sendiri tu. Ni Muhammad ni join 2 sampai 2 Muhammad dah. Saya start guna phone, jadinya view saya tu terhad. Tak nampak sangat sampai dah. Sampai 2 akaun tapi dia tak cakap apa pun. Oh, ada ni. Muhammad. Dia duduk kat rumah dia lah, Lepong Su. Ada di sana, Lepong Su. Ahlan wa sahlan. Duk makan. Tapi dalam tak kerja lagi, dia tak kerja sini, tak kerja. Oh, cuti. Tak, memang 3 hari. 3 hari cuti, 4 hari kerja. Nanti kerja 12 jam lah. 7. Itulah. Jadi 4 hari kerja lah. 4 hari kerja. Orang kerja cara burung-burung lah malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua diberikan kesihatan yang baik sehingga mampu lagi kita untuk terus berjemaah mengikuti program Generasi Al-Quran yang mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-258. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, guru kita pada malam ni sudah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni. Jadi rasanya mungkin kawan-kawan kita lambat sikit join. Walau bagaimanapun sekarang ni dah pukul 9.42. Jadi marilah kita mulakan terus program kita pada malam ni dengan sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk siri yang ke-258 ni, Alhamdulillah, kita bertuah kerana Al-Fadil Ustaz Zafarul Idham bin Muhammad Fuzi sudi untuk bersama-sama kita pada malam ni untuk berkongsi dengan kita ilmu dan juga membaca Al-Quran, memimpin kita membaca Al-Quran pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz Zafarul Idham sudah beberapa kali menjadi guru kita dalam program ni. Saya rasa program ni merupakan program yang kali yang keempat ataupun kali kelima lah, tak pastilah. Ustaz bersama-sama dengan kita mengendalikan program. Jadi Alhamdulillah Ustaz insyaAllah akan dah mahir dan faham mengenai apa yang kita buat dalam program ni. Jadi saya rasa tak perlulah kita terangkan lagi. Jadi kita boleh teruskan program kita dengan malam ni kita akan sambung lagi membaca 3 lagi buku surat Al-Quran pada malam ni, di mana kita akan membaca di muka surat 528 sampai 530. 528 sampai 530 pada malam ni. Di mana kita akan membaca, sambung membaca surah An-Najm ayat 45 sampai 62 sampai selesai. Kemudian kita akan sambung surah yang ke-54, surah Al-Qamar ayat 1 sehinggalah muka surat 530 ayat yang ke-49 insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan baca mengiringi bacaan yang akan diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz Zafarul Idham kepada kita nanti. Kita akan dengar sama-sama dan kita akan ikut membacanya di rumah masing-masing insya-Allah. Jadi setelah selesai Ustaz membaca ayat daripada surah An-Najm dan juga surah Al-Qamar, insya-Allah saya pula akan baca terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca. Seterusnya saya akan serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk berkongsi ilmu kepada kita dalam tazkirah yang kita namakan slot full 10. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan boleh buka sekali lagi Al-Quran muka surat 528 insya-Allah tinggallah 530. Kemudian ataupun tuan-tuan boleh tengok pada skrin, saya dah paparkan ayat-ayat berkenaan untuk kita baca. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Zafarul Idham bin Muhammad Fuzi untuk meneruskan program Generasi Al-Quran siri yang ke-258 pada malam ni. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadil Cikgu Abdul Rahim atas jemputan kerana sudi menjemput saya untuk membimbing dan menjadi khalifah untuk bacaan Al-Quran kita pada malam ini dan juga berkongsi sedikit sebanyak daripada apa yang saya ada. Alhamdulillah, ini kali yang ketiga saya dijemput untuk program ini dan saya berasa amat-amat bersyukur dan bertuah serta berbesar hatilah kerana masih lagi dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian, sidang jemaah sekalian, dan saya amat-amat berbangga kerana tuan-tuan dan puan sekalian sangat istiqamah dalam program ini sehingga dapat melaksanakan sehingga satu tempoh masa yang agak panjang, dan saya doakan semoga majlis ilmu ini akan terus kekal selagi
hayat di kandung badan, insyaAllah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akan membaca bersama-sama daripada muka surat 528 sehingga 530 ya. Dua surah iaitu suratul Najmi dan juga suratul Qamar. Satu surah bintang, satu lagi surah bulan. Jadi hari ini kita akan baca bermula ayat 45 daripada surah An-Najmi sehinggalah ayat 49 surah Al-Qamar, dan kita akan baca bersama-sama lah, dipimpin oleh saya dan kita baca secara serentak. Kita akan baca dengan tempo bacaan yang sederhana dan mengekalkan hukum-hukum tajwid yang ada serta makhraj dan sifat-sifat huruf yang ada. Kita sebutlah dengan sebutan yang paling baik yang kita dapat lafazkan. InsyaAllah kita mula ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع
يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita bertuah pada malam ini dapat sama-sama mengikuti bacaan yang didengarkan oleh Ustaz yang saya rasa sangat baik, yang kita dapat mudah untuk kita ikut kerana Ustaz baca dalam tempo yang sesuai untuk kita ikut bersama, dan bacaan Ustaz sangat baik dan boleh kita belajar daripadanya, insya-Allah. Jadi seterusnya insya-Allah saya akan bacakan terjemahan daripada ayat yang kita baca tadi, iaitu di muka surat 528. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan sesungguhnya dialah yang menetapkan kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kepuasan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ra. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala. Dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat derhaka. Dan di bandar yang ditenggang terbalikkan itu, lalu mereka ditimbuni negeri itu sebagai azab dengan kisah runtuhan yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragukan? Dan Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah lalu. Telah hampir masa datangnya saat yang dekat itu, iaitu hari kiamat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Apakah kamu berasa hairan terhadap pemberitaan itu? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Kamu sedang lalai darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Seterusnya surah yang ke-54, surah Al-Qamar, bermaksud bulan.
Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketika hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrik, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang berpanjangan. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginan sendiri. Padahal setiap urusan itu telah ada ketetapannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad daripada mereka pada hari penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, iaitu hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar daripada kubur seakan-akan belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sukar. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia orang gila. Lalu dia diusir dengan ancaman. Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku telah dikalahkan. Maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang mencurah-curah. Dan kami jadikan bumi memancutkan mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia Nuh ke atas bahtera yang terbuat daripada papan dan pasir, yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Dan sesungguhnya bahtera itu telah kami jadikan sebagai tanda pengajaran. Maka apakah ada orang yang mahu mengambil pengajaran? Betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah meniupkan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang berlanjutan. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka apakah ada orang yang mahu mengambil pengajaran? Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia Nabi Soleh alaihissalam seorang yang sangat pendusta dan sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya yang sangat pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai ujian bagi mereka, maka tunggulah mereka akan bersabarlah soleh. Dan beritahulah kepada mereka bahawa air itu dibahagikan di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapat giliran untuk minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan membunuhnya. Betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Kami kirimkan ke atas mereka satu bunyi yang kuat dan memekikkan. Maka jadilah mereka seperti ranting-ranting kering yang reput. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka apakah ada orang yang mahu mengambil pengajaran? Kaum Lut juga telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka angin ribut yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
sebagai nikmat daripada kami, begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Dan sungguh mereka telah memujuknya agar menyerahkan tetamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh pada keesokan harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang kekal. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka apakah ada orang yang mahu mengambil pengajaran? Dan sesungguhnya peringatan telah datang kepada keluarga Firaun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha berkuasa. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik daripada mereka? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab di dalam kitab-kitab terdahulu? Atau mereka mengatakan kami ini golongan bersatu yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan pada hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada di dalam neraka di akhirat kelak. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita pun dah dapat sama-sama mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu surah An-Najmi tadi sehingga selesai, dan juga surah Al-Qamar yang kita baru baca daripada ayat 1 sampai ayat 49. Jadi kalau semoga kita dapat memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita di mana Al-Quran sesungguhnya diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, kepada orang mukmin dan juga kepada manusia seluruhnya. Dan kita pun tahu bahawa Al-Quran ini telah dibukukan pada zaman selepas Rasulullah, dia mula dibukukan sampailah zaman Saidina Osman. Kita ada resam Osmani yang telah dibukukan. Dan pada masa kini dia juga diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Jadi di mana yang kita disebut beberapa kali tadi di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka apakah ada orang yang mahu mengambil pengajaran? Jadi sebenarnya Al-Quran ni Allah memang bagi tahu, Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang paling mudah untuk kita jadikan panduan. Kerana kalau kita baca, insya-Allah kita akan faham. Cuma sama ada kita nak beramal atau tidak. Kerana orang mukmin yang bertakwa akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk kita buat dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi itulah kandungan Al-Quran. Semua merupakan panduan hidup kepada kita untuk kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah SWT kalau kita seorang yang beriman, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya nak serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Zafarul Idham bin Muhammad Fuzi untuk meneruskan slot konten kita, itu kuliah jam 10 kita. Dengan ini Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya salatan wa salaman ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Al-Fadhil Cikgu Abdul Rahim. Dan insya-Allah pada malam ini dengan sedikit masa yang diberikan kepada saya, maka saya rasa amat bersyukur dan bertuah untuk saya memanfaatkan peluang ini untuk menyampaikan sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi dalam masa yang terhad ini, saya ingin ambil peluang ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian suatu perkara yang mungkin sebahagian dalam kalangan kita anggap perkara ini biasa dan remeh. Namun begitu, sebenarnya pada hakikatnya perkara ini sangat penting dan sentiasa kita amalkan dalam kehidupan kita pada setiap hari tanpa kita miss walaupun sehari. Setiap hari kita laksanakan, iaitu apa? Iaitu kita sentiasa membaca surah Al-Fatihah, sama ada di dalam solat kita ataupun di luar solat kita. Jadi perkongsian yang akan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian pada malam ini adalah berbentuk klinik Al-Fatihah. Klinik Al-Fatihah, no? Jadi seperti yang kita sedia maklum, surah Al-Fatihah merupakan rukun dalam solat, di mana Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yuqra bi fatihatil kitab, atau kama qala. Dalam sebuah hadis lagi disebut, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Yang maksudnya adalah tidak ada salat yang tidak dibacakan padanya surah Al-Fatihah. Dan pada hadis yang kedua saya bacakan sebentar tadi, tidak sempurna ataupun tidak sahnya solat seseorang itu jika tidak dibaca dalam solat tersebut Ummil Quran. Ummil Quran ini adalah nama lain bagi surah Al-Fatihah. Surah Fatihah dikenali juga dengan nama Ummul Quran ataupun ibu kepada Al-Quran. Surah Al-Fatihah, no? Fatihah itu sendiri bermaksud pembukaan. Maksudnya dibuka Al-Quran itu dengan surah Al-Fatihah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan sekalian, walaupun kita selalu seringkali membaca surah ini pada setiap hari dalam kehidupan kita, namun begitu pada pengamatan diri saya sendirilah sebagai seorang rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu ini, kita kita menemukan beberapa kesalahan dan kesilapan dalam penyebutan huruf kita, sehingga kita bimbang dan khawatir jika sekiranya kita terus menerus daripada melakukan beberapa kesalahan dalam pembacaan surah Al-Fatihah itu, kita bimbang ia memberi kesan ataupun akibat pada kesempurnaan solat kita, kerana ia adalah rukun. Namun begitu, saya bukanlah ahli fiqh yang mahir dalam bidang soal-soal berkenaan dengan fiqh, sehingga menyebabkan saya tidak berani untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyebabkan jika sekiranya kita laksanakan kesalahan-kesalahan ini maka solat kita tidak sah, solat kita batal. Saya bukan ahli dalam bidang tersebut. Namun begitu, saya rasakan, bahkan saya meyakini bahawa jika sekiranya kita membaca surah Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam solat kita ini, kita baca dengan sebaik-baik bacaan dan kita menyempurnakan setiap lafaz pada ayat-ayatnya, maka insya-Allah solat kita juga akan menjadi sempurna. Insya-Allah. Jadi kita akan pergi secara satu persatu. Apakah kesalahan-kesalahan yang biasa masyarakat Malaysia ini lakukan ketika membaca surah Al-Fatihah? Mungkin ia tidak berlaku pada diri kita, namun kita boleh perhatikan, dan jika sekiranya kita mampu untuk beri teguran kepada masyarakat kita. Kadang-kadang kita solat di belakang imam, kita perasan imam ni baca tak apa kena ataupun kadang-kadang kita bertadarus bersama ahli keluarga, kita pada telinga kita tu kita dapat tangkap adanya kesalahan-kesalahan pada sebutan-sebutan huruf, pada hukum-hukum hakam yang ada dalam mana-mana ayat yang kita baca, dan kita boleh tegur dengan adanya sedikit pengetahuan kepada diri kita.
Yang pertama, kita terus pergi kepada ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu, iaitu ayat pertama dia bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tu ayat yang kedua. Ayat yang pertama adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Ayat yang pertama. Kalau cikgu boleh share di skrin pun lagi cantik. Tapi kalau tuan-tuan dan puan sekalian memiliki mushaf pada tangan masing-masing, kita buka pada muka surat pertama dalam Quran kita, dalam mushaf kita, iaitu surah Al-Fatihah itu sendiri. Ataupun kalau kita dah hafal lagi cantik. Memang kita dah hafal dah pun. Kan? Jadi kita recall dalam kepala kita sahaja. Okey. Jadi ayat yang pertama iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kesalahan yang kita jumpa adalah masyarakat kita meninggalkan sebutan ba itu. Yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. B itu tertinggal. Ataupun mungkin disebut B itu tapi tak jelas barisnya. Sedangkan huruf ba tersebut berbaris bawah dengan jelas B. Jadi harus disebut dengan jelas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba tu selalu tertinggal. Selalu bila kita baca laju, kita akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ba tu yang tertinggal, no? Kesian kat ba tu, dah dia duduk depan sekali. Jadi dia yang selalu tertinggal. Jadi kita boleh perhatikan. Dan kalau kita sebut dengan laju sekalipun, ba tersebut tetap kita perlu lafazkan dengan jelas. Dia berbaris bawah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi huruf ba ni tuan-tuan sekalian, dia adalah huruf yang bersifat kuat, sifat syiddah. Jadi bila kita nak sebut ba tu, kita tekan sikit supaya dia jelas bunyi dia. B. Sebut dengan jelas. Maka tidak berlakulah kesalahan, dia terlepas daripada sebutan kita. Huruf ba tu adalah sebahagian daripada ayat tersebut. Kalau kita tak sebut ba tersebut, maka tak sah ayat yang pertama tu. Tak lengkap ayat yang pertama tu. Okey. Kemudian kita pergi kepada huruf ha yang ada dalam lafaz tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum ada dua jenis ha. Yang pertama, orang kita sebut ha pedas. Ha pedas. Ha yang ada dalam lafaz bismillah itulah. Yang kedua adalah ha simpul. Ataupun kita sebut ha nipis. Ha. H-A-ha. Tapi ha yang pedas tu, bunyinya kita tekan sikit. Kerana tempat keluar huruf tersebut berbeza. Yang pertama ha. Ha itu kita tekan pada bahagian tengah tekak kita. Sedangkan ha nipis, dia adalah di pangkal tekak. Jadi tempat keluar dua huruf tersebut adalah berbeza. Sehingga kita dapat membezakan bunyi ha dan ha. Yang pertama pedas, yang kedua nipis bunyi dia. H-A-ha. Ataupun boleh kita sebut sebagai ha penat. Bila kita penat, kita mengeluh, kita sebut ha. Itulah bunyi ha tu. Kemudian kalau kita makan pedas, ha. Itu ha yang kita tekan tu. Jadi ha pedas tu yang kita tekan pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kadang-kadang kita menemukan masyarakat kita ada yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang ringan. Jadi kita boleh kena pasti kesalahan-kesalahan tersebut. Seterusnya kita berpindah kepada ayat yang kedua. Selalu kesalahan yang kita dapat kena pasti pada huruf ha itu sendiri juga. Alhamdu dibaca alhamdu. Ha. Ya. Saya dah tayangkan dah dia punya surah Fatihah. Ya. Okey, dapat lihat dengan jelas alhamdulillah di skrin. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, jadi semua boleh tengok di skrin ayat yang kedua. Kita sekarang berada di ayat yang kedua. Alhamdu. Tapi kadang-kadang kita dapat kena pasti ada yang membaca alhamdu. Ha yang ringan tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati kerana jika sekiranya kita sebut dengan ha yang nipis tersebut, kita telah melakukan satu kesalahan yang besar dalam pembacaan Al-Quran di mana kita menukar huruf. Tukar huruf adalah kesalahan besar.
Jadi ha pedas tidak boleh dibaca dengan ha yang nipis. Alhamdu, tekan dekat situ ya. Tidak boleh dibaca alhamdu. Ha tak boleh. Bukan ha nipis, ha pedas. Kemudian pada lafaz alamin, di situ kita dapat tengok ada huruf ain, di mana kadang-kadang kita dapat kena pasti masyarakat kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bunyi hamzah. Sedangkan huruf yang sepatutnya adalah huruf ain. Huruf ain tempatnya juga adalah di tengah tekak. Jadi macam mana nak sebut ain? Tekan dekat tengah tekak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tekan pada ain. Sehingga kita bezakan bunyi ain dengan bunyi hamzah. Tuan-tuan sekalian, sambil-sambil mendengar ni boleh sebut. Boleh sebut ni praktikal ni. Yang ni perkongsian berbentuk praktikal. Sebutlah. Sebut. Okey. Jadi kita sebut kita tekan pada bahagian tengah tekak kita. Jangan ringankan itu bunyi ringan. Kita dapat rasa tekanannya pada bahagian tengah tekak kita. Itu kita dapat bezakan bunyi ain dan juga bunyi hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kesalahan yang selalu kita jumpa pada perbezaan ha pedas dan juga ha nipis lah. Sama macam dalam ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanirrahim. Baik. Seterusnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Kesalahan yang kita dapat kena pasti adalah pada selepas huruf mim ada alif. Jadi apa kesalahan dia? Masyarakat kita ada yang membaca dengan meninggalkan alif tersebut. Maliki yaumiddin. Terutamanya ketika bacaan laju lah. Maliki yaumiddin. Alif tersebut tidak dibaca. Sedangkan dia ada alif saghirah, alif mat. Di mana di situ kita perlu baca dengan kadar 2 harakat. Maliki. Ma tu kena panjang tuan-tuan buat sekalian ya. Jadi bila kita baca laju, kadang-kadang kita tertinggal panjang tersebut. Dia adalah suatu kesalahan. Maliki yaumiddin. Walaupun kita baca laju, tapi kita kekalkan panjang tu. Maliki yaumiddin. Ma. Sebut bagi panjang sikit. Jangan Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Itu kita tinggal alif. Okey, tuan-tuan sekalian ya. Baik. Seterusnya pada perkataan yaumiddin. Kadang-kadang bila kita perhatikan mulut setengah daripada kalangan masyarakat kita, selepas sebut din, dia tutup mulut. Sedangkan sebenarnya di situ adalah huruf nun, bukan huruf mim. Huruf nun. Huruf nun makhrajnya bukan di bibir. Jadi bila kita sebut maliki yaumiddin, bibir kita terbuka tuan-tuan sekalian. Jangan tutup. Maliki yaumiddin. Itu jadi mim tuan-tuan. Jadi kita bila selepas kita sebut nun tu, pastikan bibir kita tak tutup, biar dia terbuka. Maliki yaumiddin. Biar dia stay macam tu. Supaya kita bezakan antara huruf nun dan juga huruf mim. Kalau ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Tak apa kita tutup mulut sebab dia huruf mim. Mim makhrajnya memang di bibir, tempat keluar dia memang di bibir. Jadi bila nak sebut mim, bibir dirapatkan. Sedangkan nun tidak perlu dirapatkan bibir. Jelas ya tuan-tuan sekalian? Seterusnya kita pindah kepada ayat yang kelima. Di mana di situ sering kali kita dapat kena pasti masyarakat kita meninggalkan sabdu ataupun syaddah yang terdapat pada 2 huruf ya, iaitu yang pertama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada 2 sabdu ataupun 2 syiddah. Masyarakat Melayu sebut sabdu, W kecil yang ada pada atas huruf ya. Jadi apa yang nak buat dengan sabdu ni tuan-tuan sekalian? Kita tekan
kita tekan. Iya. Itu yang dimaksudkan dengan syiddah. Syiddah ni maksudnya kuat. Maksudnya kita beri penekanan suara pada huruf yang ada syiddah tersebut. Iyyaka na'budu wa iya. Tekan tuan-tuan. Bukan bagi panjang. Iya. Tapi tak tekan. Dia kena tekan. Iya. Tekan suara pada sabdu yang ada di atas ya tersebut. Tapi tuan-tuan sekalian, hati-hati kalau nak menekan. Sebab kadang-kadang masyarakat kita bila dia tekan, dia terlajak tekan, tuan. Dia sebut bunyi macam mana? Iyyaka na'budu wa iya. Jadi iya tuan-tuan, seolah-olah kita menambah hamzah pada huruf ya tersebut. Iya. Hati-hati tuan ya. Sebutan yang betul adalah ketika mana kita tekan pada huruf ya tersebut, dia tak rapat macam hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati tuan-tuan sekalian ketika kita menekan pada sabdu yang ada pada huruf ya tersebut. Kemudian kita pindah kepada ayat yang ke-6. Kita beri penerangan secara ringkas saja tuan-tuan sekalian, sebab kalau ikutkan klinik Fatihah ni dia boleh pergi 2 jam penerangan dia, sebab kita nak huraikan ayat demi ayat tu. Walau bagaimanapun sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan ni kita dapat juga ambil manfaat mudah-mudahan insya-Allah. Seterusnya ayat yang ke-6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Baik, di mana kesalahan yang selalu kita temukan adalah pada lafaz ihdi. Kadang-kadang kita tak perasan, kita sebut ihdi. Ihdinas ihdi. Ihdi tu kalau kita eja dan rumi ih. Sedangkan lafaz yang betul adalah ih. Bukan ih. Huruf alif wasal tersebut kita lafazkan dengan baris bawah i. Ihdinas sirata. Ya. Baik. Yang kedua adalah pada tempat sira. Si selalu dibaca dengan sin. Ihdinas sira, si bunyinya nipis tuan-tuan, sedangkan huruf sad bunyinya tebal. Ihdinas si. Macam mana nak tebalkan huruf sad? Lidah kita angkat ke lelangit. Si. Kita akan dapati lidah kita daripada pangkal lidah sampai hampir hujung lidah dia terangkat ke lelangit. Lelangit dalam mulut kita. Ihdinas. Lidah kita terangkat tuan-tuan. Sedangkan kalau sebut huruf sin, lidah kita tak terangkat. Ihdinas sira. Si tuan-tuan ya. Tebalkan huruf sad. Kerana kalau kita tak tebalkan sad, seolah-olah macam kita sebut sin dan dia juga adalah menukar huruf. Hati-hati kerana sad dan sin adalah dua huruf yang berbeza. Jadi bila kita lafazkan sad dan sin, kita mesti lafaz dengan jelas kedua-dua huruf tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Pada kalimah mustaqim, perkataan mustaqim, ada huruf sin dekat situ. Mus nipis saja tuan-tuan sekalian. Kita tak sebut mus. Itu huruf sad. Sedangkan mus nipiskan sebutan huruf sin untuk membezakan dengan huruf sad. Okey. Seterusnya mustaqim, kadang-kadang kita baca mustaqim. Sebab ada inspektor polis tu nama inspektor mustaqim. Ya, tuan Kalau eja Melayu dia MUSTAKIM. Mustaqim. Sedangkan dalam surah Al-Fatihah ni dia bukan K, dia Q. Mustaqi, tebal. Bukan mustaqim. Itu nama kawan kita tuan-tuan sekalian ya. Mustaqi, tebal huruf qaf. Sebab huruf qaf sifatnya isti'la. Bila kita sebut huruf qaf, pangkal lidah kita naik ke atas. Pangkal lidah kita naik ke atas. Sama ada kita perasan ataupun tak perasan lah. Namun yang perlu kita tahu adalah qaf huruf tebal. Bila huruf tebal, lafaznya tebal. Mustaqi, qi. Tekan pada huruf qaf tersebut,
untuk bezakan dengan huruf kaf. Ya. Kalau kita sebut mustaqim, itu jadi kaf. Mustaqim itu baru qaf. Tuan-tuan sekalian ya. Baik, kadang-kadang kita tak perasan tapi kita sebut tu kita ambil macam ringan-ringan kan. Kita dah tukar huruf qaf tersebut kepada kaf. Hati-hati tuan-tuan sekalian ya. Baik, ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh, ayat panjang. Kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Jadi di situ tuan-tuan sekalian huruf sad kita dah bahaskan sebentar tadi. Perkataan an'amta itu selalunya menjadi cabaran bagi masyarakat kita untuk lafazkan dengan baik. Kerana apa? Kerana ada hamzah an dan selepas tu ada ain. An-am. Apa yang berlaku? An-am, am macam-macam kita sebut tuan-tuan sekalian, bunyi dia macam-macam bunyi. Kalau kita nak sebut tu kita dengar macam-macam orang bunyi orang sebut kan. Tapi kalau kita teliti dan kita sebut dengan berhati-hati, kita boleh bezakan an-am. Yang pertama hamzah pada an, hamzah dengan nun. Yang kedua ain dengan mim, an'amta. Hati-hati di situ tuan-tuan sekalian, takut kita sebut dua-dua ain ataupun dua-dua hamzah. An'amta, an'amta. Hati-hati ketika menyebut. Sebab jika kita tidak berhati-hati dalam menyebut, saya bimbang kita melakukan kesalahan menukar huruf. Sebab bagi setiap huruf tu, walaupun sebutan dia dekat-dekat bunyi dia, tapi dia adalah huruf yang berbeza-beza. Yang kita perlu lafazkan dengan memberikan perbezaan tu secara jelas. An'amta. Seterusnya maghdubi. Perkataan maghdub, perkataan maghdub di mana di situ ada huruf ghain dan dad. Huruf ghain ni tuan-tuan sekalian, huruf ghain sifatnya kenyal. Ada tali suara. Tu kalau kita tahan lah, dia ada tali suara. Dia tak terputus. Kita tak sekat dia tuan-tuan. Tapi dia kenyal. Huruf ghain ni sifat dia kenyal. Dia ada getah-getah suara yang kita perlu kekalkan. Maghdubi. Namun hati-hati, selalunya getah suara tu jadi qalqalah. Qalqalah macam mana? Maghdu, tuan-tuan, bunyi re. Maghdu. Kalau kita perhalusi jadi maghdubi. Magha tu kita tak nak. Maghdu. Dia cuma ada getah-getah suara pada huruf ghain sebab sifat dia kenyal. Kemudian huruf dad huruf tebal. Jangan sebut maghdu, du jadi dal. Huruf dad sifatnya tebal tuan-tuan sekalian. Maghdu. Macam mana nak sebut dad? Nak sebut dad ni tuan-tuan sekalian, hujung sepanjang-panjang tepi lidah kita tempek ke gigi sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Yang tu perlukan latihan lah tuan-tuan sekalian. Tapi saya pasti kebanyakannya kita dapat sebut dengan baik. Seterusnya pada perkataan waladhdallin, di mana kita dapat menemukan kesalahan yang sama. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menukarkan huruf dad dengan huruf dal. Waladda. Waladda tu bunyi dal kan, bunyi nipis, bunyi kurus, sedangkan dia gemuk dan tebal. Waladda, tebal sebutan ba. Hati-hati jangan waladda tu jadi bulat. Waladda buka. Sebab huruf dad tersebut berbaris atas. Jadi berbaris atas bukan bunyi do, bunyi ba. Ya tuan-tuan sekalian, hati-hati ketika menyebut waladhdallin. Ada dua sabdu dekat situ. Yang pertama atas huruf dad, waladda ada sabdu, kemudian atas lam pun ada sabdu. Apa kesalahan yang selalu berlaku? Sabdu yang atas lam tu selalunya kita tertinggal. Waladhdallin. Sedangkan atas lam pun ada sabdu. Bunyinya
waladdallin. Tahan dulu sekejap. Tahan dulu untuk meraihkan sabdu tersebut, tuan-tuan sekalian ya. Waladdallin. Lepas sebut lin, jangan tutup mulut terus. Sebab tu huruf nun, bezakan dengan mim. Kadang-kadang kita sebut waladdallin. Bibir tutup terus tuan-tuan sekalian, itu dah jadi mim ya. Sedangkan di situ adalah huruf nun. Jadi hati-hati. Bila sebut huruf waladdallin, pastikan bibir kita kekal terbuka tuan-tuan sekalian. Jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang seringkali kita temukan pada pembacaan dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia lah. Mungkin kalau luar negara tu, kalau Mak Saleh ke orang Cina Muslim ke India Muslim ke, mungkin kesalahan-kesalahan macam lain. Tapi kalau orang Melayu kita ni bila baca, antara yang kita dapat teliti kesalahan-kesalahan tu adalah berbentuk sebutan-sebutan huruf lah. Dan juga sabdu. Jadi dalam surah Fatihah ni tuan-tuan sekalian ada 14 tanda sabdu semua. Daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ada 14 syiddah ataupun sabdu yang perlu, yang wajib kita tunaikan hak sabdu tersebut lah. Kemudian huruf-huruf yang kita sering tertukar, ha dan ha, sad dengan sin ya. Kemudian huruf ba dengan huruf dal. Hati-hati sebab sebutan dia hampir-hampir sama, namun kita lah sebagai pembaca yang mesti kita raikan perbezaan setiap huruf tersebut. Satu huruf Allah Subhanahu Wa Taala janjikan 10 pahala, seperti yang terdapat dalam hadis yang kita baca dah sebelum ni. Dan 10 pahala tersebut Allah gandakan lagi dengan 10 kebaikan. Satu huruf kita dapat 10 pahala, 10 pahala tersebut menyertai dengan 10 kebaikan yang lain. Jadi bila kita sebut setiap huruf tersebut dengan sebutan yang betul dan baik, maka itulah pahala dan ganjaran yang kita sepatutnya dapat daripada Allah SWT. Sedangkan kalau kita mengabaikan sebutan yang baik, maka saya bimbang dan kita bimbang kita tak dapat ganjaran yang dijanjikan tu. Jadi penting untuk kita ambil benda ni sebagai suatu perkara yang mustahak untuk kita praktikkan selagi hayat kita ada. Maka setiap hari yang berlalu dalam hidup kita tu, kita mesti perbaiki mutu dan kualiti bacaan Al-Quran kita itu, supaya setiap hari makin kurang kesalahan-kesalahan yang kita boleh buat. Namun begitu sebagai seorang hamba, kita tak dapat lepas daripada kesalahan-kesalahan. Namun kalau kita ada effort dan kita ada usaha untuk kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu ikhtiar ataupun usaha daripada kita sebagai hamba untuk kita nak dapatkan sebaik-baik ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf atas perkongsian yang mungkin terlalu cepat kan. Jadi sebenarnya kalau untuk surah Al-Fatihah ni, kalau selalunya kita adakan klinik-klinik Al-Fatihah, kita adakan talaqi dan musyafahah di mana peserta-peserta baca untuk kita kenal pasti kesalahan-kesalahan yang ada dan kita baiki. Dia akan ambil masa berjam-jam sebenarnya tuan-tuan sekalian ya. Namun dalam masa yang singkat ni kita dapat kupas secara umum sajalah. Mungkin itu perlu kepada seminar kan, dan majlis ilmu yang lebih panjang durasi masanya untuk kita kupas dengan lebih terperinci lagi insya-Allah. Mungkin pada masa yang akan datang kita dapat laksanakan program-program macam ni insya-Allah ya. Jadi mohon maaf daripada pihak saya dan mohon maaf juga atas perkongsian yang mungkin kurang apa nak kata kurang daripada pihak saya lah. Jadi jika sekiranya diberi peluang lagi untuk saya memberikan perkongsian dalam majlis yang seumpama ini, maka insya-Allah kita akan menambah baikkan mutu perkongsian kita insya-Allah. Jadi itu saja daripada pihak saya. Ampunan maaf atas kesalahan silap. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Abdul Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni kita berpeluang mendapat satu slot program klinik surah Al-Fatihah yang Ustaz Zafarul Idham kendalikan, insya-Allah, di mana Ustaz beritahu patutnya kita kena praktikal, tapi dalam suasana Google Meet ni tak berapa sesuai sangat. Kalau kita buka mikrofon banyak nanti ganggu bunyi. Jadi setakat yang Ustaz bagi tu pun cukup baik, Alhamdulillah. Jadi nampaklah betapa kita selama ni, sama ada kita sendiri ataupun siapa-siapa saja, antara yang Ustaz sebut tu adalah kelaziman ataupun kebiasaan yang berlaku, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penutur bahasa Melayu ni, penutur orang Melayu, banyak kesalahan-kesalahan tersebut dari segi makhraj huruf, kesilapan dan sebagainya. Sedangkan Fatihah tu adalah rukun dalam semayang, yang kita semayang 5 waktu setiap hari, maka setiap rakaat ada surah Fatihah yang kita kena baca. Jadi sangat penting, wallahu a'lam, tetapi kita dalam rangka kita menuntut ilmu, biasa belajar, kita harap Allah mengampunkan kita lah dengan kesalahan-kesalahan yang kita baca, kerana kita cuba, kita akan cuba sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Tak tahu Ustaz, kita dah cuba, kita pun belajar, tapi kan kita juga macam mana Ustaz tu? Nak tanya soalan pertama saya. Baik, terima kasih kepada Fadil Cikgu Abdul Rahim atas soalan tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Jazari menyebutlah dalam syair beliau, di mana beliau menyebut wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidul qur'ana athimun. Yang jika saya terjemahkan, Imam Ibn Jazari ni seorang tokoh dalam bidang Al-Quran seorang tokoh ulama Quran ataupun ulama qiraat, di mana beliau menyebut kita membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya adalah fardu ain, hukumnya adalah wajib, hatmun lazimun. Man lam yujawwidul qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak bertajwid dalam membaca Al-Quran, tajwid di sini umum, maksudnya secara kita menyebut huruf, kita sebut makhraj, sifat, dengung, panjang, pendek dan sebagainya, qalqalah. Jika sekiranya kita meninggalkan tajwid tersebut, maka akan berdosalah si pembaca tersebut. Namun begitu tuan-tuan sekalian, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran surah Az-Zumar. Allah sebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala bentuk dosa keseluruhannya. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita sebagai seorang manusia, kita dah cuba berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita sebut tu kita sangat berasa sukar ataupun susah untuk menyebut dengan tepat seperti mana yang sepatutnya huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah tersebut disebut. Tapi tuan-tuan sekalian, sebenarnya jika kita sukar dalam baca Quran tu, sedangkan kita usaha juga untuk sebut dengan sebaik-baik yang kita boleh, sebenarnya kita mendapat 2 ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-mahiru bil Quran ma'as safarah kiramil bararah. Wallazi yatata'u fihi wa alaihi syaq falahu ajran. Nabi sebut apa? Orang yang mahir dalam baca Quran ni, orang mahir, maka orang ni akan berada sebaris dengan para malaikat di hari kiamat. Sedangkan orang yang susah dalam membaca Al-Quran, dia susah dalam melafazkan huruf-huruf Al-Quran, dia yatata'ta' ni maksudnya tersekat-sekat baca. Sebab apa? Sebab nak repair, nak perbaiki sebutan huruf tu, tapi sekadar yang mampu je lah. Kadang-kadang tu ada juga sebut tak kena kan. Tapi berusaha tuan-tuan untuk sebut dengan sebutan yang paling baik, maka bagi dia 2 pahala. Satu pahala dia baca Quran, satu pahala Allah Ta'ala nak bagi kerana dia susah nak sebut tapi dia tetap berusaha. Ini yang Nabi SAW tekankan. Jadi kalau susah, kalau sukar baca, sukar sebut,
Jangan tak baca terus tuan-tuan sekalian. No? Tapi berusaha untuk perbaiki semampu kita dan insya-Allah Allah Taala bagi ganjaran lebih. Kerana ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin yang penting tuan-tuan sekalian, jangan tinggal baca Quran. Itu saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih, lega. Banyak, tapi maksudnya kita benar terus belajar memperbaikinya. Alhamdulillah. Seterusnya saya nak bagi peluang kepada apa orang typing ni. Apa saudara saya sebenarnya. Abdul Razak bin Abdul Malik, mungkin Iwa nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan. Abdul Razak bin Abdul Malik, kalau nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Boleh buka mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Saya rasa tak ada apa nak cakap lah. Cuma saya nak cakap terima kasih kepada Ustaz yang banyak dan kepada Cikgu Rahim dan lain-lain. InsyaAllah kita akan teruskan kelas ini selagi boleh. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih juga. Apa seterusnya? Mungkin Puan Nolilawati nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan. Ya, Alhamdulillah. Dah lama tak dengar penerangan macam ni. Dah buat refresh balik lah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Tak ada soalan apa. Alhamdulillah dapat refresh balik bacaan Al-Fatihah. Sama Puan. Terima kasih. Alhamdulillah, nampaknya apa yang Ustaz sampaikan tu sangat jelas, dipahami. Cara penerangan kaedah yang Ustaz sampai tu sangat berkesan sehingga dapat dipahami. Cuma kita sendirilah mampu tak mampu untuk mengekalkan bacaan yang betul sentiasa. Jadi dengan ilmu, insya-Allah kena berhati-hati sewaktu kita membaca surah Fatihah. Jadi kena jaga, selalunya kita kalut lah. Ini kalut tu menyebabkan kita terlepas walaupun kita dah belajar. Itu Allahu'alam. Jadi saya rasa cukup dekat ni kalau dah pukul 9, pukul 10, 50 dah ni. 10.49 lah. Jadi dah lebih daripada waktu kita, selalu kita rancangkan sampai 9.40. Alhamdulillah. 10.40 pada malam ni Ustaz mengisinya dengan sebaik yang mungkin dan dapat manfaat kepada kita semua. Jadi sebagai akhirnya sekali lagi macam biasa saya nak minta Ustaz bacakan doa untuk kami, aminkan bersama. Semoga kita Allah berikan kemampuan untuk menjadi pelajar yang baik, dapat belajar segala ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran supaya dengan baik dan seterusnya kita dapat beroleh kejayaan, dapat beramal dengan amalan yang terbaik. Dan semoga kita boleh kejayaan dalam kehidupan kita berterusan sehingga ke syurga Allah SWT nanti, insya-Allah. Silakan Ustaz untuk kami aminkan bersama. Baik, insya-Allah. Terima kasih Abdul Rahim. InsyaAllah kita sama-sama menadah tangan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا جبار يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna rabbukum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Berakhirlah sudah program kita pada malam ni. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jabarul Idham bin Muhammad Uzi dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus istiqamah mengikuti program kita. InsyaAllah kita akan cuba berusaha untuk mengadakan program ini setiap malam insya-Allah sehinggalah kita khatam Al-Quran. Lepas tu kita akan fikir pula macam mana cara seterusnya insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tutup majlis kita sekali lagi dengan kita membaca doa khatam Al-Quran. Saya minta Ustaz pimpin baca doa khatam Al-Quran secara bernasyid. Silakan Ustaz. Ustaz ni pun kira salah seorang ahli nasyid juga ni. Jadi silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.